Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lokman Hakim bin Fauzi. Saya dari Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, mengambil jurusan Diploma Pendidikan Islam semester 3. Pada ini, saya akan membentangkan mata pelajaran Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia yang bertajuk Implikasi Pendatang Asing dan Pemindahan Teknologi. Tugasan ini diberikan oleh pensyarah saya iaitu Cik Wan Hazani bin Wan Ibrahim. Buruh asing merupakan orang-orang yang berasal dari negara luar dan kemudiannya bekerja di luar negara untuk mencari dan menambahkan lagi pendapatan mereka. Apa yang kita ketahui, kebanyakan buruh-buruh asing ini berasal dari negara yang serba miskin dan mundur disebabkan terlalu ramai penduduk sehingga ruang pekerjaan tidak mencukupi bagi mereka. Pihak kerajaan mereka juga tidak mampu membantu dan menghulurkan bantuan. Malah ada yang langsung tidak mempedulikan rakyatnya yang susah kerana mereka hanya mementingkan pembangunan negara sahaja, tidak pada rakyatnya. Jadi, ramai yang telah berhijrah ke luar negara untuk mencari wang bagi menyapung kehidupan keluarga mereka seharian. Ekonomi Malaysia kebelakangan ini berkembang dengan pesat. Projek pembangunan raksasa berjalan dengan lancar. Sebagai hasilnya, wujudlah peluang pekerjaan yang meluas dan timbul masalah kekurangan tenaga kerja. Jadi, Malaysia kini menjadi tumpuan pendatang asing yang ingin mencari rezeki lumayan. Seperti mana yang kita mengetahui bahawa Malaysia adalah antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai penggaji warga asing tertinggi di dunia. Pekerja asing di Malaysia datang dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India, China dan Myanmar, Pakistan dan Afghanistan. Selain itu, mereka juga datang dari Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan negara di benua Afrika. Mereka bekerja dalam pelbagai sektor yang bergaji rendah seperti pembinaan, pekerja kilang, pembantu rumah, pertanian dan sebagainya. Jumlah pekerja asing di negara ini berjumlah 1.85 juta orang dengan pendatang Indonesia sahaja berjumlah 1.2 juta orang yang diikuti Nepal seramai 200,000 orang. Pekerja asing boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pekerja yang datang secara sah dan pendatang asing tanpa izin. Pekerja yang datang ke Malaysia secara sah umumnya telah ditentukan jenis pekerjaan, majikan dan tempat tinggal. Mereka juga telah melalui pelbagai proses untuk memenuhi kelayakan sebagai pekerja. Mereka kemudiannya diberikan permit kerja yang dinyatakan tempoh kerja mereka di negara ini, mempunyai dokumen perjalanan yang sah, bebas daripada penyakit berjangkit, mempunyai kontrak pekerja yang sah dan tidak membawa permasalahan kepada masyarakat. Pekerja yang datang tanpa izin. Pendatang asing tanpa izin tidak pernah melalui proses seperti kategori pertama. Selepas itu, mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, mempunyai risiko penyakit berjangkit seperti tuberkulosis dan mudah dieksploitasi. Dengan itu, penyakit-penyakit berbahaya juga akan merebak dengan meluas. Buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan. Sebaliknya, pendatang asing tanpa izin tidak berbuat demikian. Banyak antara mereka yang berasal dari kawasan mundur di negara asal mereka. Kesihatan mereka kurang terjamin. Ada antara mereka menghidap AIDS, TB, penyakit kelamin dan sebagainya. Akibatnya, rakyat kita menjadi mangsa. Statistik telah menunjukkan bilangan rakyat yang menghidap penyakit TB meningkat semula. Banyak pendatang asing tanpa izin juga disahkan sebagai pembawa kuman HIV dan hepatitis. Hubungan mereka secara seksual dengan pelacur tempatan akan mempercepatkan penjangkitan AIDS. Cara salah kedatangan pekerja asing. Sebahagian daripada mereka menggunakan lorong semut di sempadan untuk melepaskan diri dari kawalan keselamatan negara. Selepas itu, mereka menggunakan lawatan sementara dan berkahwin dengan warga negara tempatan supaya dapat menjadi
warga tempatan. Selain itu, MyCard palsu juga telah dijual kepada parti warga Cina dan menjadi warga Malaysia secara tidak sah. Kebanyakan mereka menjadi GRO dan pelacur serta ahli sindiket Macau scam. Harga MyCard palsu jauh lebih murah dan mudah didapati daripada ejen yang tidak sah. Sekaligus, isu berkenaan menimbulkan keresahan rakyat tempatan kerana ianya tidak seharusnya berlaku dan jelaslah bahawa kegiatan ini telah mengkhianati negara. Kes seperti ini harus ditangani segera. Buruk kedatangan pekerja asing. Antaranya ialah tingkah laku dan kegiatan negatif. Hal ini menyebabkan pihak polis, tentera dan jabatan imigrasi terpaksa bekerja keras untuk membekas mereka. Mereka ditahan dan ditempatkan di kem tahanan sementara. Selepas itu, melakukan kes-kes jenayah kecil seperti ragut, rompakan, rogol, mencuri dan sebagainya. Ada antara pendatang asing tanpa izin ini merupakan penjenayah yang dikehendaki oleh pihak berkuasa di negara asal mereka. Mereka melarikan diri ke Malaysia supaya terlepas daripada serbuan pihak berkuasa negara asal mereka. Malangnya, mereka terus melakukan jenayah di sini. Kes-kes rompakan, pembunuhan dan rogol sering berlaku. Mangsa akan menanggung trauma sepanjang masa. Malahan sesetengah taman perumahan dimasuki pencuri sejak malam buat satu tempoh yang panjang. Hal ini menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan. Kemudian mereka mengambil peluang penjagaan rakyat tempatan dengan memajak lesen ataupun secara terang-terangan berniaga di jalan. Ini akan menyebabkan penduduk tempatan tidak mempunyai peluang pekerjaan. Kaedah atasi masalah sosial pekerja asing kerajaan. Sebagai agensi pembentuk, pengawal dan pelaksana dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Pihak kerajaan perlu menguatkan kuasa undang-undang dengan lebih tegas. Hal ini kerana banyak pekerja asing adalah pendatang haram yang menyusup masuk dengan menggunakan dokumen palsu. Akta imigrasi perlulah lebih tegas agar pendatang haram ini tidak berani bertindak lebih jauh. Selepas itu, orang ramai boleh menyalurkan maklumat dan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasa untuk melicinkan operasi pembasmian dari semasa ke semasa. Ini dapat memudahkan pihak penguatkuasa melakukan pekerjaannya. Kemudian, pihak swasta bertanggungjawab memastikan pekerja mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan dan peladangan mempunyai permit kerja yang sah dan mengutamakan pekerja tempatan supaya masalah sosial dalam kalangan pendatang asing dapat dielakkan. Tajuk yang seterusnya ialah pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi juga dikenali sebagai pencapaian sains dan teknologi. Definisi pemindahan teknologi: usaha mengimport atau memasuk peralatan dengan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Tujuan dan kepentingan pemindahan teknologi. Mengapa perlu kepada pemindahan teknologi? Hal ini dapat membuatkan kemudahan infrastruktur berkembang dengan pesat. Antara kemudahan infrastruktur yang akan berkembang dengan pesat ialah jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, sistem telekomunikasi, bekalan elektrik dan sebagainya. Selain itu, teknologi pertanian akan bertukar menjadi moden. Sebagai contoh, bioteknologi dalam penghasilan baka-baka yang baik dan hidroponik dalam menginterpretasi proses pengeluaran dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sejajar dengan wawasan pertanian negara. Selepas itu, alat rawatan perubatan akan bertukar menjadi moden. Hal ini boleh menyebabkan taraf kesihatan penduduk setempat semakin meningkat. Kemudian, bahan-bahan mentah dapat dieksport ke luar negara dengan cekap dan ini dapat meningkatkan ekonomi negara serta membuat mata wang negara semakin meningkat.
Akhir sekali, masalah kekurangan tenaga buruh dapat diatasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi canggih seperti robot boleh mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam industrian. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.